Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya sekali lagi untuk membentangkan tajuk sejarah alam dan manusia, yang membincangkan tentang banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Siri ke-9 ini merupakan sambungan kepada tajuk tamadun dan ciri-cirinya. Perbincangan kali ini adalah berkaitan dengan bahasa dan tulisan, serta agama dan kepercayaan. Bahasa, tulisan, dan penyebaran maklumat. Bahasa, sistem tulisan dan penyebaran maklumat. Menurut teori sejarah barat, pada zaman prasejarah, sistem tulisan masih belum wujud. Sistem tulisan pertama dikenali sebagai cuneiform yang digunakan pada zaman tamadun Mesopotamia, lebih kurang 3,500 tahun sebelum Masehi. Penulisan sejarah pula bermula pada zaman tamadun Yunani, antara 1000 tahun sehingga 800 tahun sebelum Masehi. Menurut fakta Al-Quran dan Al-Hadis, bagi setiap Nabi pasti ada umat masing-masing untuk mereka sampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada Nabi Adam AS lagi, Nabi-Nabi ini sudah pasti menggunakan bahasa yang baik dalam penyampaian dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan suhuf atau kitab-kitab kecil yang berbentuk lembaran kepada nabi-nabi awal, seperti 50 suhuf diberikan kepada Nabi Sis AS, anak kepada Nabi Adam AS, dan 30 suhuf diberikan kepada Nabi Idris AS. Ini membuktikan bahawa manusia awal sudah pun menggunakan bahasa dan penulisan dalam penyampaian dan penyebaran maklumat. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan. Satu lagi teori sejarah barat yang begitu jelas pembohongannya, menyeleweng dan boleh memesongkan akidah serta kefahaman umat Islam, ialah tentang agama dan kepercayaan. Alangkah menghairankan bagaimana umat Islam boleh menerima teori sejarah barat tanpa sebarang penolakan atau keraguan yang mengatakan kononnya manusia awal tidak mempunyai pegangan agama. Manusia mula menganut kepercayaan animisme dan politisme pada zaman Neolitik. Tidakkah kita yakin bahawa manusia pertama di muka bumi ini ialah seorang Rasul dan Nabi, iaitu Nabi Adam AS? Tidakkah Nabi itu seorang yang sangat teguh pegangan agamanya? Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis, "Faqultu man kana awwal al-anbiya? Qala Adam. Faqultu ya Rasulullah, kana Adamu mursala? Qala na'am. Khalaqahu Allah Ta'ala biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi." Saya bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Beliau menjawab, Nabi Adam. Saya bertanya, ya Rasulullah, adakah Nabi Adam diangkat menjadi Rasul? Beliau menjawab, ya, Allah menciptanya dengan tangannya dan meniupkan ruh ke dalam dirinya. Nabi Adam AS adalah seorang Nabi yang sangat teguh akidahnya dalam mentauhidkan Allah. Baginda diciptakan di langit, iaitu dalam syurga, dan diutuskan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi dan menjadi bapa kepada seluruh manusia. Baginda dikurniakan Allah ilmu pengetahuan yang melebihi para malaikat. Sebagai seorang Nabi, Adam AS sentiasa menurut perintah Allah. Baginda juga diberi syariat yang sesuai dengan zamannya, di mana manusia yang hidup di muka bumi pada masa itu hanya terdiri daripada keluarga baginda sahaja. Walaupun terdapat pendapat ulama yang mengatakan bahawa syariat agama bermula pada zaman Nabi Nuh AS. Ianya bermaksud syariat untuk kaum yang bilangannya ramai. Antara syariat Nabi Adam AS ialah: pertama, berkahwin. Ia merupakan syariat Allah yang pertama untuk manusia. Syariat-syariat lain seperti solat, kecuali solat Nabi Muhammad SAW, puasa dan lain-lain dikurniakan di bumi. Manakala kahwin disyariatkan di syurga lagi,
iaitu sebelum Nabi Adam AS dan isterinya Hawa diturunkan ke bumi. Nabi Adam AS dikawinkan oleh Allah di syurga dengan isterinya Hawa, iaitu selepas Hawa diciptakan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Kemudian baginda diperintahkan untuk mengawinkan anak-anaknya bagi menjaga nasab manusia sebagai makhluknya yang terbaik. Kedua, bertaubat. Nabi Adam AS dan isterinya Hawa merupakan orang yang pertama bertaubat kepada Allah kerana memakan buah larangan setelah dihasut oleh iblis. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa talaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pengampun, iaitu penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat ke-37. Kalimah taubat yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa ialah sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua merayu, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat ke-23. Ketiga, solat. Dalam kitab Manyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani mengatakan orang pertama yang sembahyang subuh itu ialah Nabi Adam AS. Tak kala dia keluar dari syurga dan melihat keadaan zulmat, iaitu gelap, maka dia berasa takut. Apabila pecah fajar, iaitu subuh, beliau mendirikan solat 2 rakaat. Rasulullah SAW juga bersabda, An Bilalin an Rasulullah SAW qala, Alaikum biqiyamil lail, wa innahu da'abu salihina qablakum, rawahu Tirmizi. Daripada Bilal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian melakukan solat malam, iaitu qiyamul lail, kerana ianya menjadi amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Semua Nabi terdiri daripada orang yang soleh, termasuklah Nabi Adam AS telah diperintahkan menunaikan solat. Keempat, membuat pengorbanan. Allah telah memerintahkan kedua anak Nabi Adam melakukan pengorbanan sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Dan bacakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, iaitu Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, iaitu Qabil. Surah Al-Maidah ayat ke-27. Kelima, pengebumian jenazah. Allah mengilhamkan kaedah pengebumian jenazah kepada Qabil yang membunuh saudaranya Habil, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ba'athallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyurahu kayfa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhihi.
وأصبح من النادمين. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, "Wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal." Surah Al-Ma'idah ayat ke-31. Keterangan di atas jelas menolak teori sejarah ciptaan barat yang kononnya manusia awal hidup melata di bumi tanpa sebarang pedoman. Sebaliknya, manusia awal yang menghuni bumi mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut ajaran nabi-nabi pada masa itu. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah." Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu, yaitu menurut agama Allah yang satu. Surah Al-Baqarah ayat ke-213. Kemudian Allah menerangkan bahawa ada manusia yang mengikut agama yang lurus dan ada juga disesatkan kerana perbuatan zalim manusia itu sendiri. Firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Dan kalaulah Tuhanmu, wahai Muhammad, menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Surah Hud ayat ke-118. Bagi memimpin manusia ke jalan yang lurus, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون." Kemudian kami mengutus rasul-rasul kami silih berganti. Tiap-tiap kali suatu umat didatangi rasulnya, mereka mendustakannya. Lalu kami binasakan umat-umat yang demikian, lepas satu-satu. Dan kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita yang mendatangkan iktibar. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-Mu'minun ayat ke-44. Rasul-rasul diutuskan membawa syariat kepada umat mereka masing-masing untuk dilaksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh. Bagi tiap-tiap umat kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan. Surah Al-Hajj ayat ke-67. Seterusnya ikuti siri berikutnya, iaitu tamadun awal manusia. Dipohon kepada yang masih belum like, share dan subscribe, bolehlah melakukan demikian bagi membantu penyebaran ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita bersama. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.